Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun 'aziz. Suratul Hajj. Demi sesungguhnya Allah Ta'ala berjanji menolong siapa yang menolong bagi menegakkan agamanya. Dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Yang amat berhormat Datuk Menteri Kanan Al-Fadhil Datuk Haji Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kelantan Darul Naim, Merangkap Timbalan Malaysia Ampas, Timbalan Menteri Besar, ahli-ahli majlis mesyuarat hajatan negeri, semua pemimpin parti, Muslim Muslimat, hadirin hadirat yang dihormati dan kasih sekalian. Bersempena dengan peristiwa bersejarah Kemenangan PAS kali yang kedua di Kelantan tahun 1990. Setelah kita mencapai kemenangan sebelumnya tahun 59. Tetapi dengan takdir Allah Ta'ala, kita ditarbiah. Jatuh keadaan kita tahun 79. Dengan pertolongan Allah, kita boleh mengambil balik Kelantan tahun 90. Dan satu kemenangan yang sangat besar yang tak diduga. Dengan pertolongan Allah Ta'ala. Hasil daripada kegigihan pimpinan PAS Negeri Kelantan. Meneruhkan perjuangan, tak putus asa. Walaupun tinggal 2 kerusi saja. Tahun 79. Orang anggap macam batu nisan. Alhamdulillah perjuangan Islam tak boleh dipadamkan. Dengan izin Allah dan janji Allah Ta'ala. Tahun 90 berlaku suatu keadaan politik. Negara yang diatur oleh Allah Ta'ala dengan perpecahan yang berlaku dalam UMNO di masa itu. Menyebabkan serpihan UMNO menubuhkan parti Melayu Semangat 46. PAS mengambil pendekatan muwajahah silmiyah. Berdepan cara aman, damai melalui demokrasi. Berpolitik dengan matang dan sejahtera. Di antaranya mengadakan tahaluf siasi dengan pihak yang lain. Di masa itu kita mengadakan tahaluf siasi dengan Parti Semangat 46. Dengan suatu perjanjian yang diatur oleh kuasa politik PAS. Alhamdulillah saya terlibat sama dalam jantung politik itu di masa itu. Dengan kita mengambil pendekatan dalam kerjasama itu, kita izinkan 46 untuk menguasai kerajaan Malaysia. Kita mahu Kelantan Terengganu saja sekurang-kurang. Kita tumpu 2 buah negeri, Kelantan, Terengganu, tambah Kedah. Itu usaha yang kita buat. Hasilnya, bersyukur pada Allah Ta'ala. Tanpa diduga. Di Kelantan kita menang besar. Bersama dengan 46, mengikut perjanjian, kita memimpin negeri Kelantan. Terengganu kita dapat 8 kerusi. Kedah berapa kerusi. Dan tambah kerusi di Parlimen.
Saya dijemput oleh almarhum Ustaz Fadil supaya mengiringi beliau bersama pimpinan PAS, khususnya ada di Terengganu, Datuk Mustafa Ali, Datuk Ahmad Talib, yang terdekat. Berperakan dari Kuala Lumpur, terus pergi ke Kelantan, berjumpa dengan pimpinan PAS di Kelantan. Apa yang paling menarik ialah almarhum Tok Guru, Tuan Guru Aziz, dia minta supaya dia dilantik jadi speaker juga lah. Tak jadi penting besar. Dia nak jadi speaker pun tak apa. Itu menarik dalam PAS ni. Tak macam orang lain berebut nak jadi orang nombor 1. Tok Guru dengan tawaduknya minta jadi speaker. Mereka kata tak boleh Tok Guru. Kami sepakat. Dan kami dah bincang dengan Ustaz Fadil, rakan-rakan yang lain. Kita bertegah Tok Guru mesti jadi menteri besar. Jangan takut, kami akan bantu. Banyak pimpinan PAS negeri Kelantan yang masih ada. Almarhum Haji Muhammad Amin sebagai contohnya. Yang ada pengenalan Esko. Almarhum Puan lah. Datuk Halim Abdul Rahman. Ramai lagi. Dan kita bersetuju. Latih Datuk Halim Abdul Rahman itu adalah menteri besar, Tok Guru menteri besar. Tok Guru terimalah. Yang menarik juga, Tok Guru tak mau duduk di rumah menteri besar. Nak duduk rumah sendiri di Pulau Melaka. Tak apalah. Dia tak boleh nampak tu Tok Guru. Itu memecah tradisi. Kebiasaannya jadi menteri besar ni duduk rumah kerajaan lah. Tu pilih duduk rumah dia sendiri. Dikelilingi, dipagari oleh orang kampung. Pagar sasok kampung je. Memerintahlah kita di Kelantan. Dalam suasana politik, di masa itu kerajaan pusat tidak menghormati konsep federalisme. Macam dulu juga. Dilakukan kepungan terhadap negeri yang diperintah oleh PAS. Bahkan negeri diperintah oleh PAS ni tak sama dengan negeri diperintah oleh parti lain. Termasuk parti pembangkang. Pulau Pinang punah parti Gerakan memerintah. Sabah parti BBF memerintah. Singapura parti Petir memerintah. Dia buat pada PAS ni lebih teruk pada parti-parti lain. Dikepung ekonomi, dikepung politiknya, dikepung medianya. Macam-macam kepungan. Dan hasil kita yang terhad. Pegawai kerajaan yang kuasanya terbatas. Mengikut konsep federalisme. Kuasa yang tidak banyak. Tetapi kita faham. Kaedah politik Islam mengatakan, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Barang yang tak dapat semua tak boleh tinggal semua. Kita laksanakan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Laksanakan. Tanggungjawab. Apa yang boleh kita buat, buat di masa itu. Laksanakan pemerintahan Islam yang bersih, yang tak ada salah laku, yang tak ada rasuah. Kita berjaya mewujudkan pemerintahan ini. Alhamdulillah. Kita buktikan Islam adil untuk semua. Islam tak paksa penganut agama lain. Saya masih ingat lagi. Tok Guru maklum kepada kami dan Tok Guru buat. Kita panggil peniaga-peniaga Cina di Kota Baru di masa itu. Kita nak laksanakan bidang kuasa menjelih perbandaran. Apa yang diajar oleh Islam. Tu tanya mereka, apa pandangan agama mereka mengenai arak, judi.
Kata mereka, judi, agama mereka larang. Arak tak larang. Oleh kerana agama kamu tak larang arak, terpulang pada kamu masalah arak. Tapi judi, semua agama larang. Kita mengambil pendekatan bidang kuasa kerajaan negeri di masa itu. Di mana lesen judi di bawah kerajaan pusat. Lesen kedah, premis, di bawah kuasa kerajaan negeri. Lalu kita tak sambung lesen kedah. Bila tak ada kedah, tak boleh berjudi lah. Apa yang menarik tu cerita ke saya. Lepas beberapa bulan, isteri orang bukan Islam, orang Cina berjumpa Tok Guru, terima kasih Tok Guru. Kerana tak ada masalah rumah tangga. Rupanya judi dia masalah rumah tangga. Dapat ucap terima kasih kepada orang bukan Islam. Kerana kita tutup tempat judi. Ini satu perkara yang menarik. Pendidikan Islam. Di Kelantan dah ada pondok. Perkasakan lagi pondok tu dan teruskan. Halaqah ilmu diperkasakan. Kegiatan dakwah diperkasakan. Dua bidang kuasaan negeri kita buat. Masalah rakyat, bidang kuasaan negeri kita laksanakan. Dalam keadaan keuangan yang terhad, antaranya hasil kerajaan negeri saja ada. Peruntukan kerajaan pusat ditangguh-tangguh. Sebagai contoh competition grant. Mengikut perlembagaan, mengikut peraturan. Kerajaan pusat mesti bayar pada kerajaan negeri mengikut kepala jumlah rakyat. Cukai-cukai yang diambil. Rakyat Kelantan juga diambil cukai dia, cukai jalannya, cukai kain bajunya, pakaiannya yang masuk ke Malaysia, orang Kelantan guna juga. Dan sebab itu ikut peraturannya, dia kena pulang balik kepada negeri mengikut jumlah penduduk. Ikut peraturannya, dia bayar 2 kali setahun. Bulan Mac dan bulan Ogos. Bagi negeri Kelantan, dia bayar bulan 12. Supaya kerajaan tanggung masalah kewangan. Sengaja bayar lewat. Itu dibuat begitu. Sebagai satu contoh lah. Tok Guru mengata Kelantan masa itu macam jijak atas bara api. Tapi kita boleh melangsungkan pemerintahan. Banyak orang tak tahu. Kalau nak cerita semua tak cukup masa. Panjang ceritanya. Kita sabar. Orang muda-muda ni kalau boleh nak buat selalu belaka. Apa yang menarik lagi ialah bila seorang pemimpin kerajaan pusat cabar. Bila lagi kerajaan Kelantan nak laksanakan hudud. Laksanakan uji nayah. Dah menang dah di Kelantan. Padahal dia tahu bidang kuasa negeri terhad. Tak sepenuhnya dia cabar begitu. Bila cabar begitu, maka kami pun buat jawatan kuasa untuk menggubal undang-undang syariat. Kebetulannya, parti mengarahkan saya jadi pengerusi lujnah yang menggubal undang-undang. Ahli dia, Datuk Ali Abdul Rahman, Jabatan Menteri Besar. Datuk Ali Muhammad almarhum, Esko masa itu, bekas penasihat undang-undang negeri Kelantan. Datuk Syed Daud, Khatib Besar Kelantan. Almarhum Sa'ud Tayyib. Datuk Ahmad Talib. Yang menarik Tun Saleh Abbas. Ini jawatan kuasa dilantik oleh parti untuk menggubal undang-undang Islam Syariat Negeri Kelantan. Dan kami buat kerja. Dalam masa yang sama, kerajaan Kelantan melantik panel pakar. Pengurusi Datuk Ali Abdul Rahman. Anggota dia Profesor Ahmad Ibrahim, UIA. Profesor Dr. Mahmud Saidun Awang Osman. Dan lain-lain lagi. Termasuklah Datuk Halim, Datuk Daud termasuk juga.
Malangnya, pihak pusat tak benar Profesor Ahmad Ibrahim dengan Dr. Saidun yang dua hari ini terlibat. Tak apalah, yang pihak parti yang saya jadi pengurusi, Tuan Saleh Abbas, kami menggubal Undang-Undang Jenayah Syar'i Kelantan. Tuan Saleh Abbas sangat berjasa besar. Beliau seorang pakar undang-undang. Beliau lah yang buat draft. Beliau guna kalang raksa supaya mudah nak rabah, nak buang, nak betul ayat. Tarikh judi, tarikh merapok, tarikh apa, tengok dalam kitab fiqh semua mazhab. Dalam masa beberapa bulan, kita selesai menggubah Undang-Undang Jenayah Syariah Negeri Kelantan. Kemudian dengan jasa Tengku Razali Hamzah, tersebutlah di 1946, masa itu kita buat seminar di Concord Hotel Kuala Lumpur. Saya, Datuk Arun Tayyib dan lain-lain lagi diminta supaya bentang kepada mereka yang hadir. Kita jemput parti-parti politik, NGO-NGO, Islam dan bukan Islam. Kami bentang di Hotel Concord dah masa itu. Ini belum bawa ke Dewan Negeri lagi. Kita dengar soalan-soalan mereka tentang Undang-Undang Jenayah Syariat. Semua soalan kita jawab. Hikmat hukum syariat kita jawab. Banyak orang tak tahu hikmat dia. Orang lihat hukum syariat ni keras. Padahal hukum syariat ni payah nak laksanakan, syarat-syarat dia ketat. Yang penting kehebatan undang-undang menggerunkan penjenayah. Saya masih ingat lagi Tuan Saleh Abbas sebut dalam satu mesyuarat. Belum melihat syarat saksi, syarat harga barang, syarat macam-macam. Banyak sangat syarat. Nak jatuh hukum payah. Tetapi orang takut. Dengar kena kerak tangan takut. Pemberita pun telefon saya. Macam mana kerak tangan ni? Pasal apa? Awak takut awak tak bercuri. Takut apa? Orang tak bercuri pun takut. Apa lagi orang mencuri? Sebagai contoh lah. Masa itu, sedang kami buat kerja, Tuan Saleh Abbas kata, beliau pakar undang-undang. Tuan Saleh kata, kalau macam ni, undang-undang Islam ni, hakim banyak duduk saja. Sebab nak jatuh hukum payah sangat. Negeri aman, orang takut. Nak hukum payah. Hakim duduk saja lah. Negeri aman. Almarhum Sa'u Harun Tayyib kata, mujur latung kena pecat daripada hakim negara masa itu. Boleh duduk dengan kami kalau tuan tak kena pecat. Tak tahu benda ni. Itu cerita lucu sikit lah. Kita bentang pada umum. Dengar semua pihak. Lepas tu barulah diluluskan oleh kerajaan negeri. Dewan Negeri. Dewan Negeri bersidang. Bukan bawa bodoh-bodoh begitu. Bentang pada umum dulu. Bawa. Nak laksana banyak lagi kerumitan-kerumitannya. Banyak. Masalah dengan kerajaan pusat, masalah perlembagaan, banyak. Tapi kehebatan undang-undang tu dirasai oleh semua pihak. Tak sebenarnya buku yang kat bahas. Tok Guru terima surat daripada kerajaan pusat. Beri amaran. Kalau kerajaan Kelantan laksanakan undang-undang ni, kerajaan pusat akan bertindak. Tak apalah. Itu cerita lain. Dan terus Tok Guru memerintah jadi Menteri Besar. Sampai tahun 95, berlakulah sedikit krisis, tak apalah kita sebut di sini. Bukan rakyat kerja dalam 46 buat masalah. Masa tu, Tok Guru nak letak jabatan. Tak boleh tak jadi Menteri Besar dah. Ustaz Fadzil telefon saya. Ustaz Fadzil kata, ni Tok Guru nak letak jabatan ni. Hantar kena pergilah ke Kota Baru. Saya pergi ke Kota Baru, ajak Cik Kupar. Jumpa dulu dia kira 10. Tok Guru pun sampaikan hasrat dia nak letak jabatan. Nak pergi ke orang lain pula. Saya kata Tok Guru, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu
Masa orang kepung rumah dia, tak puas hati dengan Saidina Osman. Minta Saidina Osman letak jawatan daripada Khalifah Ketua Negara. Saidina Osman kata, jawatan ni adalah pakaian yang Allah Ta'ala pakarkan pada saya. Saya tak akan buang pakaian Allah pakar pada saya. Kata Saidina Osman. Ini Tuku. Pakaian yang pakar pada Tuku. Tuku merah muka balik. Semangat. Alhamdulillah. Lepas tu Cikgu Pa pun cakap politik, kita pun cakap politik, tak boleh Tuku kena pegang lagi. Alhamdulillah sampai habis. Sampai habis masa Tuku pegang. Dan sekarang ni dah bertukar menteri besar dan kita dah sampai tahun yang ke-30. Apa yang menarik ialah Kelantan sangat bersejarah. Kerana banyak parti-parti Islam memerintah dalam dunia ni. Tak sampai 30 tahun. Orang Kelantan kena tahu. Ini sistem mana orang Kelantan. Tak sampai 30 tahun. Di Indonesia, Parti Masyumi menang di Indonesia tahun 55. Setahun lebih saja. Tak sampai 2 tahun tak silap saya. Jatuh Parti Masyumi. Dengan sebab-sebab yang berlaku di Indonesia. Di Algeria, Parti Islam menang pilihan raya perbandaran di Algeria. Tak ada habis pilihan raya, diharamkan parti. Jabah Al-Islam Al-Anqab di Algeria. Di Mesir, Ikhwan Muslim yang menang sekejap. Diguling begitu. Di Turki diharamkan parti Islam. Orang dia sebut parti Islam dalam Turki ni. Turki tak dibenarkan parti yang bersifat agama. Ini kita kena tahu. Kerana perlembagaan Turki mesti mempertahankan sekular. Cuma orang yang berjiwa Islam mengesah Turki. Nak laksana syariah tak boleh di Turki. Sekadar bermain politik. Dulu Erbakan pernah jadi semalam Perdana Menteri, jadi Perdana Menteri sekejap saja. Sekarang dudukan jadi presiden. Tapi masih tak ada kuasa nak haramkan arak di Turki. Masih tak ada kuasa nak buat macam-macam di Turki. Turki besar kerajaannya, tapi pelaksanaan Islam kita di Kelantan ni sebenarnya kalau dibanding tempat lain, alhamdulillah kita cukup. Banyak benda kita buat walaupun orang tak tahu. Yang menarik kita boleh bertahan sampai 30 tahun. Kita mesti bersyukur pada Allah Ta'ala. Bersyukur pada Allah Ta'ala ni kena buktilah pertahankan kemenangan itu. Isi lagi kemenangan itu. Banyak-banyak lagi boleh kita buat. Pertahan. Dan Kelantan jadi model kepada kerajaan Islam seluruh Malaysia dan negeri lain, negara lain. InsyaAllah. So, ucap sabar kepada Yang Mahmud Menteri Besar, pimpinan Kelantan, teruskan perjuangan dipelari Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin.